Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Usi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hari ini dapat kita bertemu kembali dalam suasana kita pada hari ini yang mana tak lama lagi kita akan menyambut bulan apa tuan? Nak menyambut Ramadan. Jadi Ramadan ni tak lama lagi insya-Allah kita nak bincang sedikitlah berkaitan dengan bulan Ramadan. Hari ni berapa bulan ini? Ha? Berapa hari lagi Ramadan? Tak ingat lah. Kalau gaji ingat tuan-tuan. Gaji di setahun dah pergi. Siap bubuh dalam handphone lagi. Dah balik dah kata. Dalam 6 hari lagi kita akan nak menghadapi Ramadan. Pejam celik sekejap saja nak masuk Ramadan siri PKP yang kedua. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat kita berterawih di surau dan masjid insya-Allah, amin. Jadi bagaimana kita hari ini kalau kita tengok bila mana nak tiba Ramadan sudah tentu ada persiapan. Yang mana pada hari ini bagaimana persiapan kita nak bertemu dengan Ramadan. Macam kita nak pergi cuti, nak balik kampung kan. Apa nak perlu nak balik kampung kalau sekarang nak balik kampung? Nak isi borang, nak borang dulu, tak isi borang tak pasal sibuk kan. Jadi begitu nak isi borangnya dapat kelulusannya bagaimana, apatah lagi nak kita nak berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan. Kalau hari ini juga, kalau kemarin diedarkan di pasar malam tu diedar dengan kurma. Tadi edar apa dia? Kurma juga. Ke coklat, tak nak bagi menantu. Jadi bagaimana tuan-tuan? Yang mana nak bersiap Ramadan, nak bersiap dengan bulan Ramadan ini, kita perlu bersiap sedia. Kerana apa? Kita sentiasa, sebab itulah bila mana masuknya bulan Allah muballighna fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Yang mana kita duk pohon doa. Doa yang dipohon oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon supaya disampaikan kepada kita keberkatan kita untuk mengecapi bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang kita nak kecapi pada hari ini insya-Allah, yang mana dipastikan bulan Ramadan pada kali. Terima kasih tuan, coklat. Jangan mengantuk tuan, kalau mengantuk boleh makan coklat. Lepas ni tukar masuk bagi kurma pula. Kurma ajwa ke berapa. Jadi alhamdulillah. Yang mana bulan Ramadan kita nak bersiap. Kalau kita tengok dia ada beberapa golongan nak menyambut Ramadan. Ada pertama golongan dia rasa seronok sangat nak sambut Ramadan. Tak sabar-sabar. Macam nak tak sabar-sabar dia menghitung hari. Macam pengantin baru kan. Bila lah nak kahwin ni? Bila nak masuk Ramadan, nak dekat lagi nak. 6 hari lagi ya Allah, tak sabar rasa seronok ya Allah. Dia rasa seronok, dia rasa tak sabar lagi. Macam-macam dia buat persiapan. Pergi beli kurma ajwa, pergi beli yang dia jubah baru, pergi beli Al-Quran baru, sebab apa? Dia rasa tak sabar untuk apa? Untuk mengecapi Ramadan, yang mana pengharapannya supaya Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi diri. Bagaimana lagi orang yang seronok? Orang yang seronok nak bertemu dengan Ramadan, dia buat persiapan dengan sebaik mungkin. Di antaranya minggu lepas kita dengar khutbah tajuk minggu lepas, khutbah apa dengan? Khutbah minggu lepas. Sudah dah. Khutbah minggu lepas. Tuan Imam kita baca memang terbaik. Kalau mengantuk lagi tak tahu. Pak ni saya. Tuan Imam kita baca memang saya tak nak ngantuk dengar. Semangat. Tu khutbah kita minggu lepas apa dia? Berkaitan dengan apa dia? Al-Quran. Jadi orang yang nak bertemu dengan orang yang tak sabar dengan mencapai Ramadan ni, dia dah buat persiapan, preparation, nak bertalaki, nak apa ni, nak menghabiskan, nak khatam Al-Quran daripada saat ketika inilah yang diceritakan dalam khutbah lepas cara diceritakan dalam khutbah tersebut. Bagaimana kita dengan Al-Quran tadi bermula pada saat hari inilah. Saya pun teringat tadi Imam baca keluar Allah, isu kalimah Allah subhanallah. Kita dah baca, Imam baca dia, kita tak menghayati isu kalimah Allah ni subhanallah. Pagi tadi pun kita ada buat forum. Saya mengenali ke forum tadi bersama Ustaz dan Timbalan Mufti Selangor, Datuk Anha Openg. Yang mana kita risau bahawa penggunaan salah guna kalimah ni, kita risau. Salah apa? Untuk mereka agenda-agenda tertentu.
Ada beberapa perkataan lah yang mana kita tengok dalam isu-isu semasa pada ini, walaupun dalam proses rayuan, kerajaan kita merayu balik. Jadi bagaimana kita hari Ramadan hari ini, nak kecapi Ramadan hari ini, yang mana kita buat persiapan. Orang yang seronok, golongan yang pertama, golongan yang seronok nak bertemu Ramadan ni, dia buat persiapan, bukan hanya persiapan dari segala-gala aspek. Dia beli Al-Quran sebagaimana Quran baru, dia buat persiapan, dia dah lancarkan ayat-ayat Al-Quran supaya apa, dia nak prepare hari ni. Mungkin ada takut PKP meningkat kan, dia boleh jadi imam interim. Dah hidup baca Inna A'tainah daripada awal kali sampai cucu 3. Inna A'tainah. Cuba ubah sikitlah Al-Baqarah ke apa dia lagi, Al-Kafirun, macam di Imam dua imam kita baca di rumah Al-Kafirun pun risau juga kalau tak biasa baca kan. Imam kuliah ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wa la ana minum ma abadu wa la antum abiduna ma wa la ana lakum dinukum talamari. Anak kata, iya ni, lakum dinukum talamari. Sebab apa? Jangan baca. Tukar baik. Lagi dahsyat datang Fatihah pun tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, cuma tak ingat iya. Iya. Anak pun belakang, iyalah tu habis. Iya kan na'budu. Apa Fatihah pun tak ingat tu. Buat apa? Duduk di bazar Ramadan, tengok awet amai pakai skirt, lupa Fatihah. Jadi kita orang yang golongan pertama, golongan yang bersiap dengan Ramadan ni, dia dah lancarkan dengan Al-Quran. Sebab dia rasa seronok bahawa peluang yang Allah bagi pada hari ini, peluang yang tidak pasti lagi kita hari ini dapat mengecapi ataupun tidak. Saya sendiri pun tak pasti lagi. Adakah boleh bertemu dengan Ramadan hari ini? Ada berapa hari lagi? Tak hari yang terakhir Syaban dijemput ke Presiden 20, mana tahu. Sebab apa? Kita ni tak nanti muda, tak nanti tua. Ma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakhir. Ada tak dapat awal, tidak dapat akhir. Bila mana tiba aja saat ketika dijemput, bila ila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila mana dah Israil datang, tak ada sekejap nak tobat dulu. Kejap sikit lagi esok nak puasa ni. Tak ada. Hari itulah kita dijemput, maka hari itulah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dengan doa yang kita mohon, Allahumma ballighna fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan, pada hari insya-Allah kita tergolong, insya-Allah harapan kita supaya kita tergolong golongan hamba yang pertama ni, hamba yang rasa seronok untuk bertemu dengan Ramadan. Bila mana kita rasa seronok, persiapan kita begitu rapi, baik dari segi rohani, jasmani dan segalanya. Dan golongan yang kedua tuan-tuannya, golongan yang kedua ni golongan yang tidak kisah pun. Ada, tak apalah, puasa tak puasa sama aja dia. Dia tak ada prepare dia. Kalau orang yang seronok puasa tadi, dia dah bulan Syaban dia masuk, dia dah puasa sunat Isnin Khamis. Dia dah biasa dah, walaupun di luar bulan lain pun dia puasa Isnin Khamis. Orang yang puasa Isnin Khamis ni, insya-Allah dia boleh alatul Syaban lepas 15 nisfu Syaban pun dia boleh puasa seterusnya. Sebab apa? Ada pendapat hadis yang menceritakan berkaitan dengan lepas nisfu Syaban, orang yang baru nak belajar puasa sunat ni, kalau lepas 15 tu tak digalakkan berpuasa. Itu perbahasan yang lain. Jadi bagaimana tadi golongan yang kedua ni, golongan yang tak ada apa-apa. Dia tak ada rasa, tidak rasa ferah, tidak rasa bersemangat pun, dia buat macam biasa je. Bila mana buat orang yang tak ada rasa apa ni, macam biasa dia buat tak kisah. Tarikh pun dia tak ingat, kadang-kadang dia pun dari segi persiapan dia pun macam biasa lagilah, dia buat macam tak ada apa-apa. Macam kita tidak menunggu sesuatu. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ni, ni golongan yang paling teruk lah. Golongan ketiga ni, golongan yang rasakan bila Allah, dia dah stres. Golongan ketiga ni, Allah tak puasa dah. Puasa tak boleh nak isyak ukar dah. Puasa ni tak boleh nak mengetir dah. Puasa boleh lagi. Mula dah puasa dia mula dah sakit gastrik. Aku nak main gastrik dan sebagainya. Bila puasa ni dia mula penat lah. Allah rasa dia puasa ni macam-macam dah dia fikir. Tak boleh nak makan sehari, tak boleh nak apa, dia rasa bulan puasa ni paling yang penat sekali. Dia rasa bulan puasa lah yang dia rasa dia tak boleh nak buat kerja. Sedangkan ganjaran yang di-offer oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, berlipat kali ganda.
Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Dalam bulan Ramadan itu juga dikatakan bulan Ramadan itu juga diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Malam yang 1000 baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan, hari yang lebih baik daripada 1000 hari dan sebagainya. Malam Al-Qadar dan sebagainya. Segalanya ada di dalam bulan Ramadan. Jadi golongan yang ketiga ni dia rasa gelisah. Yang saya duduk kita Allah tak lama lagi nak puasa dan lagi risau dia. Tak boleh nak mengupak, tak boleh nak sembang, tak boleh nak apa dah. Tak boleh nak tengok TikTok apa, tak boleh nak buat lagu macam-macam lah. Dia nak suka tu benda-benda, tak boleh nak tikan weka, tak boleh nak apa lagi. Tak boleh nak macam-macam lah benda-benda yang dia buat tu, benda mengikut nafsu dia. Dia rasa risau lah, nak pulang puasa lah, nak kena pergi terawih pula lepas ni. Tak pergi kan, bini kata apa pula. Adalah tahun lepas sebab apa? Sebab kerajaan tak bagi. Tahun ni kerajaan dah bagi. Tak bagikan jiran kata apa pula kalau dia ni musim-musim Covid pun malah lagi. Nak mati seusah lah. Jadi golongan yang ketiga ni tuan. Jadi kita hari ni golongan yang keberapa kata? Tuan-tuan tepuk dada tanya iman masing-masing. Jadi bagaimana kita pada hari ini? Yang mana kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan ini kita bertuah. Kita bertuah kerana berada di dalam kategori umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kategori diberi pengesahan bahawa kita umat Nabi Muhammad ni umat yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan yang telah dibuat sahih, dibuat sahih dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-Quran dah cerita kita hari ini umat Nabi Muhammad ni umat yang terbaik. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk mencegah, untuk ajak orang buat baik. Hari ini kita bagaimana kita hari ini sebagai ahli jawatan kuasa, sebagai penduduk di sini, sebagai warga Putrajaya, sebagai penduduk apa panggil ni? Flat apa tadi? Di PP. Prima hari ini sebut nama pun hebat dah. Prima. Oh, hebat tak? Berbanding dengan meninjau, payah nak sebut tak? Ni prima, sebut lacak aja. Ni meninjau, nak sebut meninjau bukan flat pun lupa dan sebagainya. Jadi bagaimana kita peranan kita ni? Adakah bila mana Allah dah sah kita hari ini bagi pengesahan bahawa kita umat yang terbaik, yang mana untuk ajak orang buat kebaikan. Hari ini kita mainkan peranan tuan-tuan. Kita ajak orang Islam hari ini bersatu hati. Ajak sama-sama tanpa mengiralah belah mana supaya umat Islam kita kuat. Bila mana umat Islam kita kuat, apa saja ujian mendatang, insya-Allah kita boleh bersama-sama dalam menangani masalah masyarakat pada hari ini. Anak-anak muda pada hari ini, cuba tanya anak-anak muda yang ada pada hari ini. Tanya dia hukum puasa aja. Cuba kau tanya kalau tepi-tepi budak sekolah lalu, tanya hukum puasa apa dia? Buat test kan. Apa kita nak jalankan peranan kita, jangan tunggu kita jadi AJK surau baru kita nak buat kerja. Jangan kita tunggu tu imam suruh baru kita buat kerja. Sebab apa? Tanggungjawab berdakwah ni, tanggungjawab kita nak bulan Ramadan ni, kita nak persiap masyarakat, nak persiap Ramadan ni bukan hanya sekadar di kita, masyarakat pun sama, keluarga kita pun sama. Bagaimana tadi yang dikatakan kita umat, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah banyak ganjarannya yang telah diceritakan dalam Al-Quran tu. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya akan ceritakan lepas ni. Saya nak cerita juga kelebihan umat Nabi Muhammad ini, bagaimana kita nak persiapan dengan bulan Ramadan. Yang mana kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Kita ada Facebook. Kita ada apa dia lagi? WhatsApp ada belakang cik tak? Kata ada WhatsApp sini. Ada semua kata orang Putrajaya ni kata ada WhatsApp. Apa panggil? Pemana lah kata orang Kelantan dia lah. Dia pun semua ada WhatsApp. Setiap blog ada WhatsApp blog. Blog ni ada WhatsApp ni, ada ketua blog, ada setiap blog-blog. Dilantiknya daripada begitu didudukan hanya di blog. Di AJK MPP dia ada jawatan kuasa dia, KRT ada, ahli jawatan kuasa ada WhatsApp group dan sebagainya. Gunakan ruangan-ruangan ini untuk apa? Untuk kita ambil peluang untuk kita bersiap Ramadan tadi, untuk ajak orang buat baik. Benda untuk buat baik senang ya. Di antaranya kita boleh copy yang ini. Hari ini kan kita mengaji yang ini, masuk ke dalam WhatsApp. Apa dia lagi? Buat di antara tiga golongan yang nak menghadapi Ramadan. Bagaimana kita tulis dalam WhatsApp? Hantar. Gunakan ruangan ini. Anak ajak buat baik.
Kalau kita mampu dengan tangan, silakan dengan tangan. Mampu dengan lidah, cerita, panggil, duduk mengetek sama-sama. Ni kita ni nak tak lama lagi menari lagi. Kita duduk mengetek setiap mana ni. Kita menari, nak puasa. Bagaimana kita nak menjaga kesihatan kita pada hari ni. Cuba kerana apa? Kita nak puasa ni. Lepas ni, lepas puasa, lepas dah masuk Ramadan ni, tak boleh nak mengetek sebelah tengah hari. Malam boleh mengetek dan sebagainya. Kita buat kelebihan. Nak ajak orang buat baik. Di antaranya bagaimana hari ni persiapan surau. Orang kata-kata surau hari ni dah buat gotong royong. Cadang. Buat sama-sama gotong royong bersih buat surau kita. Nak buat apa lagi persiapan untuk Ramadan. Nak kempen anak-anak supaya anak-anak yang mengikut SOP lah. Bagaimana nak mengajak mereka. Alhamdulillah saya betul bagus. Kalau anak-anak mari kat awal waktu dah ada sekelompok anak-anak kecil. Anak-anak kanak-kanak bermain di luar. Subhanallah. Ini satu pendekatan syabah dan tahniah pada surau Prima pada hari ini. Kerana apa? Mampu. Jadi bagaimana lagi kita nak mampu, nak ajak orang buat baik, buat kempen dan sebagainya. Buatlah bagaimana cara. Sebab apa orang hidup Putrajaya ni tak lekeh. Orang hidup Putrajaya ni semua orang kerja kerajaan yang akal fikirannya terdidik dengan ilmu duniawi dan ukhrawi. Wilayah kalau di Putrajaya ni kuliah, subhanallah, rata-rata kuliah ada. Jadi kita nak bagaimana wilayah Putrajaya, wilayah ilmu pada hari ini, kita sama-sama bergerak bersama-sama untuk ajak orang buat baik. Kita gunakan Facebook kita gunakan apa lagi? Kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada apa lagi? Kita ada WhatsApp group, kita ada segala-galanya media sosial kita ada mampu kebakaran kita dari segi desain-desain ni. Bantu sumbangan kepada surau untuk gerakan, untuk mengajak masyarakat supaya bersama-sama, golongan-golongan muda, golongan kanak-kanak, bagaimana kita susun program dan sebagainya untuk tidak lain tidak bukan kita nak bersiap Ramadan pada tahun ini, kita nak tarik rahmat Allah. Habis Ramadan kau habis insya-Allah. Bagaimana nak tarik habis? Dengan kita tarik rahmat Allah. Bagaimana nak tarik rahmat Allah? Umat Islam bersatu hati, masjid surau penuh dan sebagainya. Tak ada lagi fitnah sama-sama sendiri, tak ada lagi caci maki dan sebagainya. Walaupun semakin panas. Kan? Semakin panas ni tak dapat. Memang bulan Ramadan ni bulan panas. Tapi nak raya, satu lagi nak raya juga. Itu yang kita kisah. Kita nak ajak orang buat baik. Bersama-sama kita nak buat baik. Bila mana sama-sama kita buat baik, jaga hubungan silaturahim, tak ada berpecah belah, tak ada dengki sebagainya. Insya-Allah yakin percaya rahmat Allah akan turun. Insya-Allah kepimpinan Islam tu dapat membimbing negara kita insya-Allah, mudah-mudahan. Bagaimana kita nak pupuk? Bermula pada saat ketika ini. Ni mau berapa lagi 5 hari nak berbulan puasa dan sebagainya. Kita dah sama-sama ajak kuntul khairu ummatin ukhrijat linnas. Ajak orang buat baik, baik dari segi peringkat surau, baik dari segi masyarakat, keluarga dan sebagainya, wanita, ibu-ibu dan sebagainya, ada grup-grup marhabanya, ada grup tadarusnya. Kita gerakkan bersama-sama pada hari ini untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk kita buktikan bahawa kita umat yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, bahawa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua benda atas dunia ni hancur saja. Masjid mesti hancur, bukit bakar hancur, apa lagi semua atas ni. Apa ni Perdana Menteri hancur. Semua mesti tinggi-tinggi ada keputusan semua hancur. Yang kekallah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup atas dunia ni, bila semua ada atas dunia ni akan hancur, jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah. Bila mana dengar tadi Al-Mu'azzin kita azan, alhamdulillah ada anak-anak, ada golongan muda, ada golongan pencen sebagai turun. Kenapa? Menyahut seruan tadi. Ini buktinya kita tidak sombong dengan Allah. Bagaimana lagi di antara bukti tidak sombong dengan Allah? Kita menjalankan perkara, kita ajak orang buat baik. Kita hari ini ada kuliah. Gunakan kempen tadi, apa ni yang dibuat oleh iklan tadi, sebarkan ke dalam WhatsApp group keluarga, WhatsApp group, macam hari ni kan. Adalah ni kan. Tengok, jangan tengok saja, share. Kerti ya? Share, tekan like, share, tulis hashtag supaya orang lain boleh dengar, orang lain boleh sabar sama-sama, dan kita ada kat sini pun sharekan link-link benda-benda yang baik ni untuk kita ajak orang buat baik. Dan begitu juga di antara ciri-ciri umat yang terbaik ialah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran. Banyak sangat kemungkaran walaupun dalam musim PKP ni tu. Banyak lagi perkara-perkara yang berlaku dan sebagainya. Yang kita kata-kata kalau tengok dalam media sosial, masya-Allah, subhanallah. Jadi kita hari ini kalau nak tengok sesuatu berita tu pastikan ditabayyun.
Banyaklah start berita ni kalau tengok dalam Twitter, benda-benda yang fitnah bertebaran. Tabayun dulu, jangan tibayun. Ni tibai dulu, baru ayun. Dia dah tibai, dia ayun lagi. Jadi mangkuk ayun. Jadi bagaimana berita-berita hari ini yang ada dalam media sosial Facebook? Pastikan kita semak sebelum sebar. Kerana apa? Benda ni yang kadang-kadang menyebabkan kita ni bertemu dengan Allah dalam keadaan muflis. Pergi dah surah, rasa dua atas dunia aku surah tak? Berhenti. Dan jadi ahli jawatan kuasa surah dah 3 penggal betul-betul. Yang mula kalau bulan Ramadan tu aku bertugas 10 malam terakhir berkali dah boleh hilang tu pada ada fikir. Tengok-tengok kosong. Rizak dan akaun kosong. Muhasabah balik. Kenapa? Jadi peluang kita pada hari ini untuk cegah kemungkaran wa tu'minuna billah, dan umat yang terbaik ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kalau tengok kita ni manusia ni diciptakan yang terakhir daripada makhluk-makhluk yang lain. Daripada binatang, daripada pokok-pokok, daripada segala makhluk yang atas dunia ni, bukit bakar kita lah manusia yang diciptakan oleh Allah yang terakhir, yang last sekali berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi jangan sombong atas dunia. Walaupun kita ada pangkat, walaupun kita ada harta, walaupun kita ada sahabat-sahabat, walaupun kita ada orang-orang yang hebat di sekeliling kita dan sebagainya, jadi jangan sombong yang mana, tetapi bagaimana kita ini, perjalanan kita manusia ini masih lagi jauh. Walaupun kita yang terakhir, tetapi amanah. Kita diberikan amanah kepada manusia untuk memimpin umat ke arah kebaikan, untuk mengajak umat ke arah mencegah kemungkaran dan sebagainya. Jadi bagaimana di antara manusia, ribuan manusia pada hari ini, kitalah yang terakhir. Kita tahulah nombor badan kita yang keberapa. Kan polis dia kan, dia ada nombor badan kan. Di setiap 6 botol baru masuk. Batch berapa ni? Nombor badan dia ada. Kalau penjawab awal tu TN 2161. Kita ni tak tahu nombor badan yang keberapa. Berjuta-juta bilion dah. Nombor badan yang pertama siapa tahu tak? Nombor badan manusia yang pertama 001. Siapa? Adam alaihissalam. Kita ni berapa tuan-tuan agak? Tak tahu berapa bilion-bilion dia lah. Tetapi nak cerita kepada kita bahawa kita manusia ialah manusia makhluk yang terakhir, yang last sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianugerahkan kepada kita Nabi Adam alaihissalam. Daripada Nabi Adam juga, kalau kita dengar kisah dalam hadis-hadis yang lain menceritakan terdapat 124,000 nabi yang ada atas dunia. 100 berapa? Tak ingat dah. Oh berat. 124,000 nabi. Yang mana kalau dalam Quran tu kita tahu berapa nabi ada dalam Quran. Yang tuan-tuan tahu lah. Melayu pun dah lupa kata tu. Tak ingat Ustaz. Kalau dia lupa sungguh lah. Jadi memang orang lelaki dia mudah lupa tuan-tuan. Ya, kalau saya dah akan nikah saya tanya sana. Sebelum ni kahwin, belum kahwin dia ingat semua biasa orang nikah ni. Bila tarikh lahir pasangan? Oh dia cerita semua. Bila bertunang? Pada tarikh sekian. Bila lahirkan di mana pasangan yang sini ni? Dia cerita semua. Tapi dah kahwin, tarikh lahir bini pun tak ingat. Kullu jahannam junta. Atau anak nama apa ni? Tak lupa lah Ustaz nama. Bila lahir lagi tak ingat. Kita orang lelaki kan. Banyak benda nak fikir Ustaz. Benda gini tak nak ambil berat. Apatah kita anggap anniversary dan sebagainya. Jadi bagaimana tuan-tuan tadi? Daripada 124,000 nabi tadi yang berada dalam dunia, 313 rasul yang mana diceritakan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, yang mana tapi tiada diceritakan dalam Al-Quran. Tak diceritakan secara detail dalam Al-Quran. Daripada 124,000 nabi tadi ada 300 apa tuan-tuan? 313 rasul. Yang mana kita disebutkan dalam Al-Quran ada berapa rasul? Kita nak perangat ni nak Ramadan ni. Biar kenal sikit Nabi, biar kenal sikit Rasul. Ada berapa orang yang kita kenal dalam Rasul ni? 25 terbaik mengaji. Kalau ada tiket umrah, kita bagi tiket umrah macam 25 Rasul. Dalam dia ada nasyid kan, nasyid. Apa dia dalam nasyid untuk 25 Rasul ni? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Dia. Kita bukan kadang kita lah. Jadi tukar habis kadang-kadang nak sebut nama bini berlupa Ustaz. Nak sebut nama Rasul.
Nak sebut nama anak tu kadang-kadang lupa. Subhanallah. Jadi bagaimana tuan-tuan? Daripada 124,000 tadi, Nabi ada diceritakan dalam hadis banyak 313 rasul dan tidak diceritakan secara detail Al-Quran, tapi diceritakan secara detail Al-Quran sebanyak 25 rasul. 25 rasul ini ada berapa rasul azmi tuan-tuan? Berapa? Hebat aja. Nampak duduk tahu sini tapi hebat. Terbaik. Rasul azmi. Ranking pertama siapa dia? Daripada 5 tadi, ranking pertama. Ranking pertama ialah baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Rasul Ulul Azmi. 5 tadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni subhanallah buat sikit je pahala berlipat-lipat kali ganda apatah lagi dalam bulan Ramadan. Contoh paling mudah dalam kitab kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yang dikalangkan oleh Jabatan Mufti ke-9. Yang pertama di situ apa? Berkaitan kelebihan umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Jadi kita boleh menghapuskan dosa dengan hanya sekadar apa dia? Ambil wuduk boleh hapuskan dosa. Tengok hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat yang dahulu. Kalau kita tengok bagaimana di antara banyak-banyak nabi tuan-tuan, ada rasul yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ada 2 orang je pengikut. Ada dalam hadis menceritakan juga di antara rasul-rasul dibangkitkan pada mahsyar, 0 pengikut dia berbanding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan, jutaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita nak tengok bagaimana kualitinya. Jadi hari inilah nak persiapan Ramadan kita pada hari ini. Bagaimana kita nak tengok bahawa kita nak bukan hanya sekadar jumlah yang ramai, tapi kita nak kualiti. Begitulah persiapan kita di dalam Ramadan pada hari ini, yang mana kita nak persiapan kita bahawa umat Nabi Muhammad ni umat yang istimewa. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW diberinya Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada baginda, dan Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, di dalam 10 malam terakhir. Dan kita pernah dengar satu kisah yang mana ada seorang rakyat Malaysia yang mati di depan makam Rasulullah bulan puasa. Ingat 2-3 tahun lepas tuan-tuan. Dia mati dalam bulan puasa 10 malam terakhir depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas ziarah, lepas keluar daripada Raudhah. Subhanallah, hebat. Walaupun pada asalnya dia tak plan pun dia nak pergi Mekah, tapi masuk bulan Ramadan dia cerita kat bawah dia. Dia ni bukan ustaz, dia bukan tok kadi, dia bukan imam haji besi, dia bukan apa lagi, dia bukan apa dia duk ceramah hati, tidak. Tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Tengok bagaimana dia bila mana masuk Ramadan, dia beritahu kat buat teringin nak jumpa Rasulullah. Kalau dulu nak pergi bulan puasa, nak pergi umrah, sebulan atau 2 bulan dah habis. Dia kata sebulan tu kita habis dah. Nak pergi ke Ramadan tu patut pakejnya mahal. Bulan puasa belah 10,000, 9,000. Dia cerita kat buah dia memikir, buah dia pun memang benda ni memang baik juga. Orang yang kaya lagi bermurah, buat dia usaha, telefon, ejen dan sebagainya. Telefon ejen, alhamdulillah rezeki dia dapat, dia terbang, dapat berpuasa di bulan Ramadan di Mekah. Dan dipendekkan cerita kisahnya bahawa dia pada malam hari tersebut dia pergi awal, dia kemudian dia pergi di Raudhah, ziarah Raudhah, keluar dari Raudhah tadi. Allah jemput dia di hadapan makam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dikatakan ulul azmi, nabi ranking pertama dalam 5 rasul tadi, bahawa nabi yang kita dengar dalam kisah Isra Mi'raj, dan kita lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab tanya, ni siapa ni? Orang Malaysia ni siapa ni? Menteri mana ni? Tak ada tanya menteri, dan saya tambah itu. Dia tanya ni siapa, ulama mana ni? Kalau kita tengok abang Bak ni tuan-tuan, dia tak ada apa tuan. Dia hanya despek. Dia suka bantu para asatizah. Ustaz-ustaz dia susun jadual. Ustaz-ustaz lagi di mana dia ambil, dia bawa kereta bawah dia, bawa hantar ustaz ni kuliah. Dan dia suka tolong anak-anak nak melanjutkan pelajaran ke luar negara, ke Turki dan sebagainya. Dia buat kerja-kerja agama. Dia buat bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah jemput dia dalam bulan yang mulia. Lepas dia ziarah dulu dalam Raudhah, dalam bulan puasa pula, depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni tak tahu lagi, saya sendiri tak tahu lagi. Ceramah kata gini, entah mati my god berapa lagi dahsyat.
mati tu baca WhatsApp tu. Terus baca WhatsApp. Tak pasal-pasal. Sebab apa? Mau tidur WhatsApp. Tak tidur WhatsApp. Kita kan nasak tu WhatsApp. Kadang-kadang banyak baca WhatsApp daripada baca Quran. Tu kadang-kadang kecewa juga saya buat. Ada kan app dia boleh tengok kita berapa peratus satu hari kita tengok WhatsApp, FB berapa persen, tengok baca app Quran sikit sangat. Asal nak capuk telefon, tapi saya pun mahal. Itulah kita dunia. Itu ustaz tu tak lalu. Jadi bagaimana tuan-tuan? Yang mana kita persiapan Ramadan kita pada hari ini? Yang mana kita umat yang terbaik, umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan pada 1400 tahun dahulu. Bagaimana hari ini kita nak di antara persiapan Ramadan pertama renew balik, refresh balik berkaitan dengan asas-asas, berkaitan dengan puasa. Bila puasa disyariatkan tuan-tuan? Prima. Prima ni apa ni prima? Surah bagus. Bagus surah di antara surah yang ramai solat waktu. Apa dia? Berapa? Di dalam bulan Syaban pada tahun kedua Hijrah. Puasa ini difardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita dengar di dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-183. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak refresh balik, kita nak ingat balik. Bulan puasa sini imam wajib dah. Tak pakai pemain import. Tak pakai. Siang kata wajib. Nah, kata nak. Berapa rakaat? 24. Subhanallah. Hebat berterima. Ustaz pun lapar cabut awal. Subhanallah. Bagaimana dia tak apa? Buatlah 8. Kau jangan tak buat langsung. Hidupkan 8 dia lupa. Ada dia sampai masa saya tugas di masjid situ ada satu jumpa Ustaz. Kita bagi tahu sikit nak semua Ustaz geng 8. Dia sudah saya sebut geng 8. Biarlah jaga sikit. Kita ni duduk kita panjanglah sekali. Kenapa ni tak buat hati yang geng 8? Yalah kuih Ustaz buat tu habis. Buat kuih ya. Subhanallah. Lepas ni Ustaz buat asyik meja 12 meja 8. Macam tengok waktu balik subhanallah. Dia tak buat hati buat makan, dia buat moleh dia pun. Sampai bergaduh 84. Dia buat ya. Jangan dia betul buat, jangan tak buat. Jadi bagaimana tadi? Pertama kita nak persiap Ramadan ni ilmu tadi. Kita upgrade balik. Kita kan anak kita di antara ni hukum puasa ialah wajib. Kita kan anak. Kita kan anak bukan nak ke sekolah je kita pasal nak pakai emas ni. Kita kan pakai emas ni takut COVID dan sebagainya. Tapi yang bab puasa kita cerita kan anak supaya mereka ni dah tanam dalam medan dia bila puasa dia bersemangat. Kita lah bagaimana kita nak puasa pada hari ini. Apa maksud puasa tadi? Saum tu apa dia? Iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Cerita sikit-sikit ke anak-anak sambil-sambil nak tidur tu cerita pada mereka. Ataupun tuan-tuan yang ada cucu dan sebagainya, cerita kat cucu-cucu ni. Berapa cucu dengan anak ni lebih rampak cucu lagi kan. Nah, lebih rampak cucu lagi. Kalau kita tengok arwah saya pun cucu dengan kita ni dia nampak hebat, dia layan cucu lagi hebat. Jadi itulah. Tak apalah. Jadi bagaimana bagi tahunya supaya kita cerita asas-asas berkaitan dengan puasa ini. Bagaimana niat puasanya? Rukun puasa ada berapa tuan? Lupa dah lah. Rukun puasa. Rukun dengan fardu ni serupa ke sama? Serupa ke sama? Ya, berbalik. Serupa ke atau tidak sama? Serupa ke tidak? Serupa tidak Ustaz. Jadi rukun fardu benda yang sama tuan-tuan ya. Jadi rukun ni ada fardu benda yang sama, cuma syarat tu dia berbeza Syarat tetapi syarat kalau tak ikut syarat tak sah juga puasa. Kita ceritakan bahawa puasa ini puasa bulan Ramadan adalah wajib bagi semua orang Islam yang mukallaf, yang mana yang balik dan sebagainya. Kita kan anak, walaupun anak-anak itu masih kecil, tanamkan dan minda dan orang supaya persiapan mereka ini nak berpuasa. Persiapan minda mereka ni jangan kata alah puasa tak boleh makan. Kita boleh makan, puasa lagi banyak makan. Jadi suami pun kadang-kadang kalau tengok puasa ni orang perempuan lagi advance. Dia fikir esok nak sahur apa, dia dah fikir awal. Tapi kita orang lelaki ni nak buka tu baru kita plan. Lepas sahur tu baru kita plan esok nak buka apa dan sebagainya. Sebab itulah bagaimana kita pada hari ni. Pertama tadi
Persiapan kita nak usia Ramadan, pertama tadi ilmu lah, nak upgrade, refresh balik. Di antara niat puasa, ada niat ada malam tamu saja berpuasa, hidup main niat upaya ustaz, main basar, nak buat apa dia? Nak waitu sauma wadin macam pepin pula. Nak waitu laki bini, nak waitu dia, nak waitu dah kan leno dua-dua tu tak niat. Gitu. Jadi saja aku berpuasa. Saja puasa dalam Ramadan wajib rata kena Allah Taala. Sebulan awal sebulan ataupun puasa dalam setiap malam, setiap hari ni daripada setiap malam. Lepas sini lepas tarawih ada buat kan. Nawa itu sama-sama ramai-ramai dan sebagainya. Tapi niat bukan di mulut. Niat di hati. Sebab niat mulut tak ada untuk ingatkan, untuk mentakkidkan lagi niat kita dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu ni perlu kita refresh balik. Benda-benda perkara yang ada sekarang ni fake berkaitan COVID kan. Boleh ke Ustaz saya dapat tarikh ni bulan puasa ni saya nak kena injek COVID. Cari banyak buku-buku berkaitan asas fake berkaitan dengan puasa dan sebagainya, refresh balik. Dan kalau boleh buat ceramah ambang Ramadan, kita balik ajak anak-anak muda ramai, jemputlah jenis yang boleh menarik orang muda untuk sama-sama kita keluarga dan sebagainya, buat forum dan sebagainya. Ambang Ramadan bagaimana? Road to Ramadan. Persiapan kita untuk menuju ke Ramadan. Yang kedua, persiapan yang kedua dari segi fizikal, dari segi persiapan tadi rohani, dari segi ilmu-ilmu asas-asas berkaitan. Yang kedua ialah persiapan fizikal kita hari ini. Jadi biasa-biasakan biasa-biasakan kalau kita kalau haji-haji kat sini mungkin dah biasa puasa sunat dan sebagainya. Jadi biasakan kita juga dengan solat-solat sunat. Solat-solat sunat sebab apa? Nak training ni. Nak masuk bulan puasa ni imam baca dia buat 24 rakaat. Jadi kita pun jenis sakit lutut kan. Dah training siap-siap dah. Buat training siap-siap. Macam kita nak naik bukit lah. Stretching dulu. Anak kayu basikal, regangan dulu supaya tidak kejang masa takbir. Nak takbir pun kejang. Masuk rakaat ke-20. Gegar. Sebab apa? Rasa berat lambat nanti imam ni baca. Tapi imam sini steady. Suara dia pun lantunan tu tak mengantuk. Tapi kalau mengantuk juga tak tahulah tu. Itu syaitan tahap kabel. Syaitan tak ada bulan Ramadan. Mengantuk sebab kenyang mungkin. Jadi bagaimana tadi? Kita biasakan solat-solat sunnah, biasakan dengan baca Al-Quran start daripada sekarang. Jangan bulan Ramadan barulah nak tadarus. Bertadarus hari pertama tu subhanallah 3 juzuk dia speed hari pertama. Masuk hari ketiga semoga kita habis. Tak ada. Kita nak training biar sikit tapi istiqamah. Nak habiskan 1 juzuk. 1 juzuk ada berapa live kita? Quran 10 kita ada berapa waktu? 5 waktu kan. Bagi setiap kali lepas solat waktu baca 2 live. Cukup 5 habis juzuk. Kejap lah baca Quran ni kalau 1 juzuk tu biasa kita baca setengah jam lah. Kau tahu baca berapa bulan habis juzuk. Baca surah Baqarah bukan main. Baca pada muka depan sampai muka bawah ingat. Nak baca baca lagi. Tapi Quran bawa baca sekejap lena terus meninggal. Allah. Jadi bagaimana kita persiap? Biasakan Al-Quran, baca Al-Quran. Baca begitu juga biasakan dengan qiyam. Start hari ni kalau saya ada satu masjid di Padang, dia dah buat start qiyam. Dia nak train daripada 4 malam berturut-turut buat qiyam untuk kita biasakan masyarakat. Sebab apa? Masyarakat dah setahun duduk solat kat rumah ni, ada sampai tak nak kira tak selesa lah solat kat rumah. Jadi kita nak biasakan masyarakat ni dengan amal ibadah. Yang mana yang kedua tadi persiapan fizikal kita untuk kita beramal ibadah. Bila mana kita dah biasa solat sunat, biasa baca Quran, biasa kita bangun qiyamul lail, kita start pada sekarang. Sekarang ni subuh 6 lebih kan. Kita bangun pukul 5 dah sedar dah, automatik sedar. Tapi bangun malam. Apa sejuk kan? Aircon tak tutup. Jadi dah biasakan bangun pukul 5 boleh dah qiyam. Ataupun bangun 5.30. Berapa rakaat ada boleh tu? 5.30 boleh solat tahajud, boleh solat taubat. Dan hari yang terakhir persiapan kita untuk mengecapi Ramadan, banyakkan bertaubat, mohon munajat kepada Allah SWT. Masuk Ramadan, hati kita bersih, suci murni. Mudah-mudahan Ramadan itu Ramadan yang berkualiti, Ramadan yang terbaik. Kata Mambai, dia kata apa? Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna.
Jadi bagaimana nak sempurna tadi? Sudah tentu dengan ilmunya. Dengan ilmu yang hebat, persiapan dari segi mental dan fizikal, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu. Jadi lebih saya tutup tak bagi tahu. Saya dah 5 minit lebih ni, subhanallah. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat saya kongsi. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan dan puan dirahmati dan berkati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau Maha mengetahui segala isi hati hamba-Mu yang berada dalam bumi pada saat ketika ini ya Allah. Ada di kala kami diuji dengan masalah penyakit, sembuhlah penyakit kami ya Allah. Ada di kala kami diuji dengan masalah keluarga ya Allah, anugerahkanlah kami keluarga yang bahagia dunia akhirat ya Allah. Ada di kala kami sedang berdatangan diuji dengan masalah jalan tetangga ya Allah, Kau satukan hati kami dan jiwa kami ya Allah. Ada di kala kami sedang berdatangan diuji dengan masalah anak-anak ya Allah, anugerahkanlah kami anak yang soleh dan salah ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, barakatkan menghidupkan rumah ini ya Allah. Anugerahkanlah kami kesehatan dalam keredaan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami mencapai Ramadan bagi kami dalam pada tahun ini ya Allah, dengan Ramadan yang berkualiti tinggi ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami kefahaman ilmu kami sefaham Imam Al-Ghazali. Anugerahkanlah kekuatan daya ingatan kami dan kami ingat tiada suci-Mu ya Allah, seingat Imam Al-Bukhari yang boleh menghafal hadis-hadis Nabi. Ya Rabbi ya Ilahi, terimakanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.